Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tengah hari ini kita bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bacaan kitab Sahih Muslim. Dan kita masih lagi dalam kitab At-Tahar, atau kita kata kitab Al-Haid sebelum ini, atau kitab At-Tahar, masih lagi dalam bab At-Tahar. Kitab Al-Haid, bab jawazun naumil junubi wa istihbabil wudu'i lah. Bab jawazul naumi al-junub, bab bolehnya orang berjunub tidur tanpa mandi dahulu. Wastihbabil wudu', dan galakkan kita berwudu sebelum tidur, sebelum makan, sebelum minum, dan sebelum bersama dengan isteri untuk kali yang kedua. Moga-moga dengan kita mendengar hadis Nabi SAW ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan meneruskan apa yang telah diamalkan, apa yang telah dilaksanakan oleh ulama-ulama dahulu. Walaupun kita ni taklah seperti ulama dahulu, jauh sekali panggang daripada api, jauh, seperti jauh bezanya antara langit dengan bumi, kita dengan mereka. Tapi fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tiru-tirulah. Kalau kamu tak boleh jadi macam mereka, kamu tirulah mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kerana sesungguhnya meniru-niru orang yang mulia itu satu kejayaan. Apatah lagi ada perintah Nabi SAW untuk kita mendengar hadis. Nabi kata kat sahabatnya, isma'u wa yusma'u minkum. Dengarlah hadis daripadaku. Ini simak, sama'. Dia dengar sama' hadis tu. Dengar hadis. Bagi majlis sama'. Berkata isma'u fa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Nah, dengarlah supaya nanti ada orang dengar daripada kamu pula. Kita dengarkan. Kita dengarkan hadis Nabi SAW daripada guru kita, daripada syekh kita dengar hadis. Kemudian tuan-tuan pula dengar hadis daripada saya. Kemudian orang lain pula dengar hadis daripada tuan-tuan sekalian. Itu tujuannya. Isma'u wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Dan ini cara ilmu tersebar. Cara ilmu tersebar dengan
as-sama', dengan majlis mendengar, dengan kita kena dengar. Ilmu tak tersebar dengan hanya main Facebook. Ilmu tidak tersebar hanya dengan share apa dia, post-post. Bukan dengan itu. Dia kena sama'. Kita kena dengar guru. Kita dengar guru kita baca. Kita kena dengar guru kita huraikan. Kita kena dengar guru kita menyampaikan. Isma'u, kata Nabi SAW, isma'u. Dan juga pesan Nabi kepada sahabat daripada Abdul Qais, isma', dengarlah, isma'u wahfazu, dengar dan hafallah, dan sampaikannya kepada orang sebelum kamu. Jadi orang yang di belakang kamu yang tak sempat bersama-sama dengan kamu dalam majlis ini. Ini tujuan kita belajar. Kita belajar supaya kita boleh sampaikan. Jadi kita jangan belajar hanya untuk kita simpan diri kita sendiri. Kita kena ada niat belajar untuk sampaikan. Betul Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu yang belajar dan sampaikan. Kan? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nabi beritahu ni lepas sahabat telah mendengar ucapan Nabi SAW. Jika setiap orang Islam ada sikap macam ni, insya-Allah ilmu tu akan segar, bugar. Apatah lagi kita sebarkan hadis yang akan menyebabkan ahli bid'ah itu tertutup bid'ah mereka. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh ahlul bid'ah daripada perbuatan ahli sunnah menyebarkan hadis Nabi SAW. Betul mereka anti orang sunnah. Mereka anti lah, sikit baca hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ni kitab besar. Kenapa pergi mengajar kita kitab macam ni? Nah, mereka tak suka umat Islam mendengar hadis. Kenapa? Kerana dengan hadis lah boleh membantah bid'ah-bid'ah mereka, boleh memusnahkan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, belajarlah hadis nescaya kuat hujahmu. Belajarlah hadis nescaya kuat hujahmu. Barakallahu fikum. Tuan-tuan rahimakumullah. Kita masuk hadis yang ke-706. Masih lagi dalam bab yang sama, iaitu apa dia? Iaitu galakkan kita berwuduk sebelum tidur bagi orang yang berjunub. Maksudnya walaupun dia tak mandi lagi, dia wuduk. Walaupun wuduk itu tidak mengangkat hadasnya, tak angkat apa-apa pun, tak hilangkan hadasnya, tapi dia meringankan hadas pada badannya. Meringankan hadas pada badannya. Naam. Hadis yang ke-706. Qala al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushayri rahimahullahu ta'ala بالسند المتصل إليه وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ابن الحسين بن أحمد بن شعيب الحراني. الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني. الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني أبو عبد الله بن مسلم الأموي مولاهم أبو مسلم الحراني. سكن بغداد, duduk kat Baghdad, thiqah. Yughrib, tapi kadang-kadang dia bawa hadis gharib. Daripada tabaqah yang ke-11. Dan diriwayatkan daripadanya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan diriwayatkan hadis daripada Muslim bin Bukair Muhammad bin Salamah. Thiqah. Ini seorang perawi yang thiqah. Ibn Hibban kata dalam kitab dia Thiqat Yughrib, kata Al-Khatib kana thiqah. Al-Bazzar juga kata thiqah. Dan Ibn Hibban menyebut dia di kalangan thiqat. Di kalangan thiqat. Naam. Daripada Muslim bin Bukair. Muslim bin Bukair ni iaitu Abu Abdurrahman Al-Harrani. Saduq yukhti sahibu hadis. Saduq maksudnya perawi yang hadisnya diterima, hadisnya diterima, hasan. Saduq yukhti,
tapi mungkin dia buat salah. Saduk ni maksudnya orang jujur. Jadi Miskin bin Bukair ni dia ni saduk. Saduk ni maksudnya dia ni tak menipu lah. Cuma dia ni yukhti, boleh sekali-sekali dia silap. Iaitu Syekh Abdul Karim Al-Khadir dia bagi contoh saduk ni orang tak menipu, tapi kadang-kadang bila orang ketuk pintu kan, Assalamualaikum dia. Siapa tu? Dia kata fulan. Katakan nama dia Ali. Okey. Kemudian bila orang tanya dekat dia, siapa datang tadi? Ahmad. Dia tersilap, dia tertukar. Ini yukhti. Yukhti ni dia boleh buat silap. Dia tersilap, ada kesilapan sikit-sikit yukhti. Tapi dia jujur, saduk. Dia orang macam ni masih lagi diterima. Hadisnya diterima. Naam. Jadi riwayat hadis daripada Sa'id bin Abdul Aziz, daripada Al-Auza'i, daripada Imam Malik rahimahullah. Hebat juga ni. Daripada Syu'bah bin Hajjaj, imam besar hadis. Dan telah riwayatkan hadis daripadanya, itu Miskin bin Bukair ni, bin Al-Hadda ni, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Abi Shu'aib tadi disebut tadi. Ila akhirih. Okey. Lepas tu Imam Abu Daud kata, Sami'tu Ahmad yaqul, aku pernah dengar Imam Ahmad berkata, la ba'sa bih, dia ni okey. Iaitu siapa? Miskin bin Bukair. Dia ni okey, la ba'sa bih, okey. Walakin fi hadithihi khata'. Tapi ada hadisnya, dalam hadisnya ada beberapa kesilapan. Ada para ulama dia tengok kesilapan ni, kalau sikit kesilapannya, tak banyak, maka kita masih lagi terima. Jadi yukhti, dia boleh tersilap. Kadang-kadang manusia dia sampaikan kadar kesilapannya terlampau sedikit. Okey, berdasarkan yang banyaknya, maka ini masih lagi perawi yang kita kata apa? Babit. Perawi yang babit, yang thiqah. Saduk ni tak buatlah dosa-dosa besar, tak ada buat maksiat apa semua, bukan ahli bid'ah, tak zahir padanya melakukan maksiat apa semua. Dan tapi dari segi hafazan, dia ada yukhti, ada tersilap sikit-sikit. Jadi para ulama hadis dia sangat sensitif terhadap benda-benda macam ni. Kata Salih, kata Abu Hatim, wa zada kana Salih, itu Salih bin Ahmad bin Hanbal kata, yahfazul hadis. Dia ni hafal hadis. Dia ni kuat hafal hadis. Naam. Meninggal tahun 198 Hijriyah. 198 Hijriyah. Naam. Daripada Syu'bah bin Al-Hajjaj, Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam, tak boleh diperkenalkan lagi, ulama besar hadis. Antara awwalu man takallama fil jarh wa ta'dil, antara orang yang pertama sekali berbicara tentang masalah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, ulama-ulama yang awal. Jadi ulama tabi'in, Syu'bah ni tabi'in. Dia ulama yang awal-awal sekali yang bincang berkenaan jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil apa? Lihat pada perawi sekian, fiqh ke tak fiqh, berdusta ke tak berdusta, betul ke tak hadisnya. Dan dia ni telah menghabiskan nyawanya banyaknya pada apa dia? Mencari kesahihan hadis, memastikan, tengok perawi ni, dia lah yang takkan dia ni saduk, dia ni fiqh tak fiqh. Sebab itulah kata Waki' al-Jarrah kata apa? Inni la arju, aku sangat-sangat berharap an yarfa'allah, Allah Ta'ala mengangkat, an yarfa'allahu darajatihi, semoga Allah Ta'ala mengangkat darjatnya. Darjat siapa? Darjat Syu'bah bin Hajjaj, bidhabbihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia pertahankan? Dia pertahankan sebab dia nak cek hadis tu, dia nak pastikan hadis tu sahih. Dia tengok setiap perawi ni layak ke tak. Dia cek, kalau kita baca kisah dia dengar hadis itu, kau dengar daripada siapa? Daripada fulan kat mana? Basrah. Dia pergi Basrah, jalan. Kau dengar hadis daripada siapa? Daripada fulan. Daripada mana? Kat Kufah, jalan, pergi ke Kufah. Dia dengar lagi, dekat mana kau dengar hadis? Di Harran, katalah, di fulan, di sekian-sekian tempat. Dia akan pergi, dia akan pastikan dia dengar betul hadis itu daripada orang yang telah disebutkan. Allahu Akbar. Betapa tersabutnya ni. Sebab tu dia ni Syu'bah bin Hajjaj ni, Masya Allah, dia kata, la'an akhirra minas sama', aku ni
terjun dari langit, jatuh dari langit. Atau min hadal qasr, dari istana yang besar ni. Lebih aku sukai, ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada apabila aku berkata qala al-hakam, berkata al-hakam, sedangkan al-hakam tidak pernah mengucapkan perkataan tersebut. Maksudnya dia tak kata fulan kata ni, syekh kata ni, macam ni. Dengan orang tak cakap macam tu. Maksudnya aku lebih suka aku terjun dari langit, jatuh mati, hancurnya mayat aku, daripada aku cakap fulan kata macam ni, fulan kata macam ni, sedangkan aku tidak mengucapkannya. Allahu Akbar. Tengok waraknya. Betapa bezanya kita zaman sekarang. Kata fulan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh, selamba-selamba je. Fir'aun 1.5 kilometer. Sedap-sedap. Bila salah, minta maaf. Dan bila dah minta maaf tu lah, dia bukan minta maaf dengan penuh insaf. Kutuk pula, itulah dia buat ni. Mereka bukan terima pun keramat ke karamah para ulama apa semua. Beza benar lah kita dengan ni. Nah, dan dia Syu'bah bin Hajjaj ni, dia punya perangai dia ni kalau dia pergi mengaji dengan satu syekh tu, dia akan mengaji, dia akan belajar, dia akan banyak kali dia datang belajar, dan akan riwayat hadis tu betul-betul daripada fulan. Kalau dia betul-betul yakin dengan seorang tu, dia akan belajar betul-betul. Sebab dia kata apa? Dia kata ikhtalaftu ila Amr bin Dinar. Dia kata aku ni mengaji dengan Amr bin Dinar, tabi'in hebat. Amr bin Dinar, aku pergi kelas dia 500 kali, aku pergi jumpa dia 500 kali. Barakallahu fikum, masya-Allah. 500 kali, tuan-tuan Allah. Kita baru datang kelas 3-4 kali lah mengaku anak murid syekhuna, ini guru kami, apa semua ni, macam-macam. Dia 500 kali, 500 marrah. Wa ma sami'tu minhu illa 100 hadis. Aku tak dengar daripadanya melainkan 100 hadis saja. Maksudnya dia mengaji itu 500 kali datang, tapi dia faham betul-betul. 500 kali datang, tapi riwayat 100 hadis. Maksudnya apa? Satu, bagi faham. Yang kedua, kadang-kadang kalau kita baca kita hadis lain, Ar-Rihlah fi Talabil Ilm, kadang-kadang ulama hadis tu dia sibuk. Orang datang dari jauh, dia bagi 2 hadis. Betul dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil kitab Al-Khatib disebut ada perawi ni, dia datang kepada seorang alim, seorang syekh, datang beratus-ratus kilometer tu, syekh dia hanya bagi 30 hadis je. Syekh dia hanya bagi 30 hadis. Bayangkan tuan-tuan jalan beribu-ribu kilometer, beratus-ratus kilometer, dan literally jalan kaki, bukan naik kapal terbang, dan memang semata-mata nak cari hadis tadi, bukan sebab dah lalang pergi melancong, kita pergi jumpa lah, itu kita kan. Kita jarang lah kita nak pergi ke Ipoh nak dengar kuliah. Saya tak pernah, susah nak cari lagi lah orang macam tu setakat ni. Orang baik, orang biasa maupun orang sunnah lah, orang awam. Okay? Orang sunnah pun susah nak jumpa yang sanggup nak pergi kuliah setiap minggu. Dia boleh akan jalan dari KL pergi ke Terengganu ke, KL pergi ke Melaka ke. Illa man rahimah Rabbi, melainkan siapa yang Allah Ta'ala merahmatinya. Ada, tapi ada daripada Batang Kali pergi ke Ipoh, ada yang daripada Ipoh pergi Penang nak dengar kuliah maghrib dia. Ada orang macam tu. Saya pernah jumpa, tapi kebanyakannya tak lah. Kebanyakannya tak ada. Bahkan dalam KL pun tak boleh lah ustaz, jam lah ustaz, susah lah ustaz, hujung minggu kita ni ada apa, nak pergi ni, nak pergi pasar. Allah musta'an, Allah lemahnya. Ini 500 kali dan dapat 100 hadis dia. Aku tak ada 1 hadis dia. Maksudnya kalau kita bagi purata, sekali datang dapat 5 hadis dia, tentang Allah. 5 hadis tu pula, kita ingat zaman tu bukannya disyarah 5 hadis. Sebab zaman tu ulama ni dah ambil, dia sama, dia dengar hadis dia. Syarah tak perlu sebab mereka ni dah alim dah. Yang majlis syarah ni majlis fiqh, dia panggil majlis fiqh. Itu Syu'bah belajar juga, dia belajar daripada Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, dia ambil fiqhnya daripada Al-Hasan Al-Basri punya fiqh, betul. Jadi aku kata, dan aku ni aku tak akan riwayatkan sejumlah hadis, melainkan jumlah aku pergi mengaji kat dia tu lagi banyak daripada jumlah hadis yang aku dengar. Ketika dia riwayatkan hadis daripada Syekh Fulan 100 hadis, maksudnya dia akan pergi mengaji dia lebih daripada 100 kali. Kenapa?
Supaya ulama bincang, dia antaranya adalah sebab dia nak pastikan. Yang kedua, dia nak faham. Yang ketiga, satu majlis kadang-kadang dapat sikit-sikit saja hadis. Itu Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala meninggal 160 Hijriyah. Meninggal 160 Hijriyah. Abu Nu'aim Al-Asbahani puji dia dengan satu pujian yang sangat hebat. Puji dengan satu pujian yang sangat hebat. Saya bacakan sini sebahagian pujian Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dia kata, Al-Imamul Mashhur, imam yang sangat masyhur. Wal ilmul mansyur, ilmu yang tersebar di seluruh alam. Fil manakibi madhkur, dalam kitab-kitab manaqib, iaitu pujian-pujian kitab-kitab berkenaan dengan ulama, jadi disebutkan. Lahu taqasyuf wa ta'abbud, dia sangat kuat ibadah. Wa taqasyuf, sangat kuat ibadah. Taqasyuf maksudnya betul-betul ibadah, betul-betul khusyuk. Wa takasyuf anil akhbar wa tashaddud, dan dia ni suka nak periksa, nak cek kesahihan hadis. Wa takasyuf anil akhbar. Dan sekejap tuan. Dia watakasyuf anil akhbar watashaddud, dia suka melihat kepada khabar-khabar, dia suka takasyuf, itu membongkar kesahihan satu khabar, watashaddud, dan keras dalam masalah ni. Nampak? Keras dalam masalah pastikan hadis sahih tak sahih. Watashaddud. Jadi bab tashaddud dalam masalah hadis sahih tak sahih ni bukannya Wahabi punya, bukan Wahabi yang start dulu tuan-tuan. Ini ustaz-ustaz Aswaja ni bukan main lagi marah. Oh, dia buat-buat ni nak hadis sahih je. Ulama tak pakai. Ya akhi. Kita panggil dia akhi. Maksudnya mereka masih lagi Muslim. Ya akhi. Wahai saudaraku semuslim. Tasyaddud kepada khabar ni bukannya kita yang mulakan dulu. Tasyaddud pada khabar ini ulama kita yang dah start dulu. Antaranya kita sebut Syu'bah bin Hajjaj ni, Abu Bistam. Jadi jangan marah orang kalau orang nak cek hadis. Jangan cela kata puak-puak zaman sekarang tak ada adab. Kita tanya pula hadis ni sahih ke tak sahih. Kamu yang tak ada adab dengan Nabi SAW. Kamu yang tak ada adab dengan ulama dahulu. Kamu berpakaian dengan pakaian ulama tapi bercakap bertentang apa yang ulama-ulama. Berpakaian ulama tapi perangai bukan macam pakaian ulama. Ulama adalah orang yang paling menjaga agama ini, tentang Allah. Hai saudara, kita kata ulama lah yang paling bersungguh-sungguh nak jaga agama ni daripada rosak. Kalau kamu bermudah-mudah saja menyampaikan apa saja yang kamu nak sampaikan, kamu tak pastikan, maka kamu akan terjatuh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh orang awam. Kan Nabi kata hadis yang sahih, kan? Nabi kata hadis sahih, apa dia? Innar rajula la yatakallam bi kalimatin, sungguh seorang lelaki bercakap dengan satu kalimah, la yulqi fiha balan, dia tak tengok, tak tengok langsung apa yang dia cakap tu betul ke tak betul. La yulqi fiha balan, tak peduli pun apa yang dia cakap, main cakap je, belasah je. La yulqi fiha balan illa yahwi bihi fi nari jahannam, biha fi nari jahannam, melainkan dia akan terjun dengan perkataan dia tadi, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam yang dia punya jarak di 70 khalifan, 70 musim baru sampai ke bawahnya. Yang mudah-mudah cakap. Waktu kita semenjak akhir ni dahsyat sungguh. Kita tengok dalam Facebook. Ada bagus juga, ada page yang membongkar. Saya rasa bagus. Walaupun adalah benda-benda yang tak sepatutnya buat, kurangnya adab, kurangnya akhlak tu, betul lah, nak bantah tu kena dengan adab, dengan akhlak. Kita bongkar sajalah, janganlah kutuk-kutuk kan, jangan ejek-ejek. Itu bukannya cara ahli sunnah. Cara ahli sunnah dia tak ejek-ejek. Cara ahli sunnah dia bongkarkan. Bongkarkan kedustaan itu, pendustaannya. Kan? Bagus ada benda tu. Dia bongkar apa yang dia ucapkan tu batil. Dan kena, nasihat saya kepada yang admin page juga, kena rujuk orang alim juga.
Kadang-kadang ada juga perkara yang bukannya patut jadikan isu, jadi isu lah, seperti perkara khilaf fiqhi dan seumpama dengannya. Tapi patah balik tadi, iaitu alil akhbari wa takashuf alil akhbar wa tashaddud dan tashaddud. Amirul Mukminin fi riwayah, dialah Amirul Mukminin, khalifah dalam bab riwayat ini. Wa tahdits, dan menyampaikan hadis. Wa zainul muhaddithin fil qadim wal hadis, dialah perhiasan ahlul hadis dulu dan sekarang. Maksudnya orang sentiasa rujuk dia, seorang tengok dia, berhujah dengan ucapan-ucapannya. Aktsaru inayatihi bitashihil athar, kebanyakan usaha dia ialah dalam mencari kesahihan athar, riwayat. Wa tabarri min tahammul al-awzar, dan berlepas diri daripada menanggung al-awzar, kedustaan. Wal mutathabbit wal muhjaj, orang yang sangat-sangat memastikan satu khabar itu dengan khabar yang betul. Wal mihjaj, jadikan hujjah. Abu Bistam, nama dia kunyahnya Abu Bistam Sa'id Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kana lil faqri aniqan. Allahu akbar. Jadi miskin, tuan-tuan, fakir tuan-tuan rahimahullah. Ya, sebab ni dua ni kerja dengan jujur, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, zaman tu, Allahu akbar, kita cerita betapa sungguh-sungguhnya zaman tu kan. Kita sekarang ni, kalau kita bersungguh-sungguh tulis buku, at least boleh dekat jual buku tu, buat bisnes, keluar publication dan publication sini, dapat royalty kitab sekian dan sekian. Ini zaman tu mana ada. Lillahi ta'ala semata-mata. Dan orang datang pula nak ambil, dah jalan sana sini tu, orang datang nak ambil hadis tu, bagi macam tu je. Tak ada kata okey, siapa datang kelas saya belayar bayar RM40, RM60. Tak ada. Allahu akbar. Kana lil faqri aniqan. Tapi sebab apa tuan-tuan? Wa bi dhamanillahi wathiqan. Allahu akbar. Sebab dia yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Nuaim Al-Asbahani. Kana lil faqri aniqan wa bi dhamanillahi wathiqan. Ini yang kita nak. Kerana dia tu dengan kefakiran, dia boleh bersabar. Aniqan, dia boleh, aniqan maksudnya dia boleh peluk kemiskinan tu. Wa bi dhamanillahi wathiqan, dan dengan janji Allah dia wathiqan, dipegang betul-betul. Lepas tu kita nasihat diri saya kepada penuntut ilmu dan juga orang yang bekerja untuk agama ni, macam ni barang kita. Jangan takut, la takhshal faqr. Jangan tasyikiran. Nah, mari kita masuk hadisnya. Kita belum masuk lagi hadis. Daripada Hisham bin Zaid. Hisham bin Zaid ini, Hisham bin Zaid bin Anas, cucu Anas bin Malik. Allahu akbar. Nah, Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik Al-Ansari. Rawa an jaddihi, diriwayatkan daripada atuk dia. Wa anhu Ibnu Aun, diriwayatkan daripadanya Ibnu Aun. Tabi'in. Jadi tabi'in ya. Waqah yang kelima, ini tabi'in. Okey. Syu'bah wa Arwah bin Thabit, Hammad bin Salamah ila akhirih, daripada Anas bin Malik rahimahullahu taala. Nah, mari kita tengok apa dia punya matnul hadis, matanya. An Anas, dia kata, sebagai riwayat kata an Anas bin Malik, kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallam yatufu ala nisa'ihi, Nabi bertawaf. Itu bahasa Arab tu yatufu. Yatufu maksudnya pusing. Maksudnya pusing. Kan pusing maksudnya yatufu ala nisa'i, berpusing ke atas isteri-isterinya. Kalau kita terjemah direct lah, maksudnya apa? Bergila-gila, pusing.
pergi rumah isteri ni, pergi rumah isteri ni, pergi rumah isteri ni, masuk tawaf. Sebab itulah orang kata tawaf kedai itu betul jugalah kan, orang pergi umrah kan. Selain daripada banyak orang yang pergi umrah ni banyak tawaf Kaabah, tapi orang pergi umrah juga banyak tawaf kedai, nak cari jubah, nak cari telekung, nak cari Quran, kan. Quran pada sama je kat Malaysia, made in China juga. Tapi adalah yang bagus kat sana, jubah tu lain lah sikit kan. Kalau orang lelaki ni jubah Saudi tu lagi bagus lagi lah kan. Nak cari apa, inai, yang pelik je kalau kita pergi Mekah tu, inai tu Cak Rania tu kat sini pun ada kan, kat Masjid India banyak. Yang cerita lain lah. Okey, tawaf tu maksudnya apa? Yatuf, berpusing. Maksud Nabi, tapi ini sebenarnya adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan, nak kata berjima sebenarnya. Bergilir-gilir ala nisa'ihi fi lailatin, dalam satu malam. Dan riwayat kita kat sini tak sebut satu malam. Wa ghuslin wahid. Lalu Abu Daud pula tafa dhata yaumin. Dan pula Nabi kana yatufu alaihi fi lailatil wahidah, pada waktu malam. Maksudnya dalam riwayat kita Muslim ni dia sebut menggilir, dia tak sebut malam ke siang. Kalau siwa lailatul wahidah, satu malam je. Walahu yawma idzin tis'at Dan yang lebih menakjubkan lagi tuan-tuan, ada satu lagi riwayat daripada Anas juga. Yang ni tak sebut berapa lama kan. Kalau satu malam, okeylah, logiklah satu malam. Okay. Kalau malam bermula isyak lah, kata lepas isyak, katakanlah pukul 9.30 sampai subuh 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Untuk 9 isteri, kita kata setengah jam satu isteri, lebih kurang lah kita kata. Kita kata okey, tak hebat lah, biasa je. Okey. Nah, tapi ada setengah riwayat pula dia kata kana yaduru ala nisa'i, bergila-gila fi sa'atil wahidah, dalam satu jam je. Minal laili wan nahar, satu jam, siang dan malam. Wa hunna 11, dan mereka 11 orang. Qala qultu li Anas, aku tanya Anas, aw kana yutiquhu, maka orang yang tanya, dia tanya Anas, Nabi larat ke? Nabi larat ke nak berjimat ramai-ramai ni, nak bersama dengan isteri ramai-ramai ni satu malam? Qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30 rajula. Kami ni dapat tahu khabar Nabi SAW bahawa
Nabi diberi kekuatan 30 orang lelaki. Nah, 30 orang lelaki. Maksud Nabi kuat. 30 orang lelaki yang kekuatan. Masya Allah. Itu kelebihan Nabi antara mukjizat Nabi SAW lah kita kata. Tak sama dengan kita. Kita ni lemah. Sebab itulah kita boleh banyak pun 4 saja yang kita boleh. Itu pun wallahu alam. Okey, berkata Imam Nawawi rahimahullah. Okey. Jadi sebagian ulama dia bincang tadi ustaz sebut 9 orang, ini 11 orang. Maka dia jawab bahawa itu satu keadaan. Ada waktu yang Nabi baru kahwin 9 orang, ada waktu lain Nabi 11 orang. Okey, tabarrafa alaina wa hunna ila 10 wa ukhra huwa 9 au bi annahu kana tahtahu min az-zawjat 9 wa sariyatain. Dan Nabi ada 9 isteri, atau boleh juga kita jamakkannya 9 isteri dan 2 sariyah. 2 sariyah itu Mariah. Kan dia kata dan Raihanah. Mariah dan Raihanah. Mariah dan Raihanah. Dia dapat 9 isteri. Ya, satu meninggal kan. Satu meninggal Khadijah awal. Dah, Nabi ada 11 isteri, satu meninggal 10. Terus satu lagi Zainab meninggal awal. Zainab binti Jahsh. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh meninggal juga awal. Nah, jadi 39. Dari 39 terus jadi 11 pula riwayat tadi. Campur lagi dua hamba perempuan, iaitu Mariah Al-Qibtiyah, yang satu lagi Raihanah. Kata Imam Nawawi rahimahullah berkenaan dengan hadis ini, yuhtamal annahu kana yatawadda bainahuma. Jadi boleh dikatakan, boleh jadi bahawa Nabi berwuduk antara keduanya, antara dua jima' tadi. Atau boleh juga Imam Nawawi kata maksud hadis ni menunjukkan bahawa boleh kita tak berwuduk. Sebab tak sebut pun Nabi berpusing tak berwuduk pun. Okey. Naam. Waqad jaa, tapi ada riwayat daripada Abu Daud bahawa Nabi SAW bergilir antara isterinya pada satu hari. Okey, dan Nabi mandi yaktasil inda hadhihi wa inda hadhihi. Rupanya ada riwayat Abu Daud yang lain bahawa Nabi SAW juga mandi. Rupanya ada riwayat yang bukan sekadar Nabi tak mandi, ada juga riwayat yang Nabi mandi. Yaktasil inda hadhihi wa yaktasil inda hadhihi. Pergi sini mandi, pergi sini mandi, pergi sini mandi. Lalu dikatakan kat Nabi SAW, kata qila ya Rasulullah ala taj'aluhu wuslan wahidan. Kenapa kamu tak sekali mandi je ya Rasulullah? Ini riwayat lain ni. Qala hadha azka, Nabi kata ini lebih bersih, wa atyab lebih wangi, wa athhar lebih suci. Azka wa atyab lebih wangi, wa athhar lebih suci. Tapi kata Abu Daud, Imam Daud, hadis yang pertama tadi, hadis yang kita baca sekarang ni lebih sahih. Cuma kata para ulama, kalau walaupun dia lebih sahih, adakah maksudnya tak boleh kita nak jamakkan ke? Jadi sikap kita bila kita baca dengan dua hadis nampak macam saling bertentangan, sikap kita bukan buang terus salah satunya. Kalau dulu sahih, syarat dulu sahih. Kalau boleh jamak lah, kalau boleh jamak, kita jamakkan lah. Kita kata, maknanya kita jamak, so kita gabungkan. Jangan buang satu hadis sebab i'mal hadis aula min ihmaliha. Kata para ulama, kita mengamalkan hadis tersebut, kita praktikkan hadis itu lebih baik daripada kita meninggalkannya, walaupun nampak bertentangan kan. Jadi nampak tadi kata Nabi tak mandi, hadis kita baca ni. Hadis kedua yang kita baca sekarang Abu Daud, Nabi mandi. Boleh gabungkan ke kefahamannya? Boleh gabungkan. Kata Syekh, wa ala taqdir sihhatihi yakunu hadha fil waqti wa dhaka fil waqti. Kemungkinan ada waktu Nabi tak mandi, ada waktu Nabi mandi. Jadi bolehlah mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa. Walaupun mandi lagi bagus. Kita bincanglah sebelum ni, tak syak lagi, yang paling afdal mandilah dulu. Sebab apa Nabi kata azka wa atyab wa athhar. Tapi Nabi pernah tak mandi, nak menunjukkan bahawa jawaz, dibayanin jawaz,
nak tunjuk bahawa boleh juga macam tu tak mandi. Syekh Al-Ethiopi rahimahullahu taala kata ihtimal al-wudu ba'id. Kata Imam Syekh Al-Ethiopi kata sangkaan bahawa Nabi tak mandi tapi Nabi berwudu itu ba'id, jauh. Bal aqrab annahu fa'alahu li bayan al-jawaz. Bahkan yang lebih tepat bahawa Nabi lakukannya untuk menunjukkan bahawa boleh tak mandi. Okay. ولهذا قال البخاري في صحيح باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أذفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. Nampak ni Imam Bukhari ada satu tajuk. Bab ni penting tuan faham Bab junub boleh keluar rumah. Ini hadis Abu Hurairah tu kan. Wayamshi fi suq, boleh. Tak mandi wajib lagi pergi jalan, pergi pasar. Boleh tak? Boleh. Dan ditambah oleh Atha bin Abi Rabah, dia kata yahtajibul junub, boleh je orang junub dia berbekam. Wa yuqallimu adfarahu, boleh dia potong kuku. Ni kan setengah-setengah kitab disebut. Hadis ni tak sahih lah. Ni kitab Imam Al-Ghazali disebut. Disebut oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kan? Disebut dalam kitabnya Tanbih al-Ghafilin ke ataupun saya ingat ada satu kitab tu yang Al-Ghazali kena amalan ni, buku saya baca lama dah, masa sekali ke tempat lagi dah baca dah buku tu kan. Dia kata kalau kita potong kuku, orang junub tak boleh potong kuku. Sebab apa? Sebab nanti kuku dia tak suci. Dia kena mandi wajib dulu baru potong kuku. Tak sahih lah. Jadi ni dibatalkan oleh apa yang Imam Bukhari sebut ni. Apa yang disebut oleh apa ni. Boleh je potong kuku, boleh je cukur kepala, potong rambut. Okay? Dan berdalilkan dengan hadis yang kita baca ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apa kesimpulan daripada hadis ni? Mari kita baca kesimpulannya. Nombor 1. Bayanu adami wujubil ikhtisal bainal jima'in. Iaitu menjelaskan bahawa tidak wajibnya kita mandi di antara dua jima'. Sama ada jima' yang pertama ataupun jima' wanita yang sama, isteri yang sama ataupun yang berlainan. Tetapi ini wajib tidak menafikan galakkan untuk mandi. Kerana ada hadis Abi Rafi' kan, tadi yang kita sebut tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mandi tadi kerana dan mandi indah hadhihi wa yaghtasil indah hadhihi, mandi kat sini setiap kali pergi rumah isteri mandi. Kerana apa? Kerana hadza azka wa atyab wa athhar. Nabi kata tadi kan, tadi dia lebih bersih, wa atyab lebih wangi, wa athhar lebih suci. Pengajaran yang kedua menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada Nabi SAW kelebihan, iaitu kelebihan untuk kekuatan untuk berjima'. Okey. Ini menunjukkan bahawa Nabi ini bukan sekadar sempurna akhlaknya, bagus akhlaknya, agamanya, tapi juga jasadnya dan jasadnya, badannya dan juga kelelakiannya. Dia kata Syekh wasihhatu adz-dzukuriyah, kesihatan kelelakian. Kat sini menunjukkan bahawa orang lelaki juga kena jaga kesihatan kelelakian je lah. Okay, bagi dia kuat, bagi dia bertenaga. Allahu Akbar. Okay. Yang ketiga, tidak diwajibkan berwuduk antara dua jima' kerana tidak disebut dalam hadis dan tidak disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang keempat, bolehnya tawafnya orang yang jawazu tawaf. Tapi bincang, tapi hukumnya sunat lah. Hukumnya sunat kan. Yang kata Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, boleh ke orang junub tidur apa mandi dulu? Nabi kata boleh, tapi hendaklah dia
basuh farajnya dan berwuduk lah. Dengan riwayat lain pula sekali dia berwuduk. Tapi hukumnya tak wajib. Okey. Yang keempat, jawazul tawafir rajul ala nisa'i fil lailatul wahidah. Nombor 4, bolehnya berjimat dengan ramai isteri pada satu malam. Tetapi ada tetapi kat situ. Dengan syarat mendapat izin isteri yang tu nak sebut ayat macam mana? Telah mendapat izin daripada isteri yang gilirannya. Mendapat isteri yang gilirannya telah sampai. Pada malam yang kepunyaan isteri tersebut. Katakan dia ada 4 isteri katakanlah. Dia nak pergi rumah semua isteri, nak jimat dengan semua isteri dia. Okey, tapi malam ini malam turn isteri yang pertama. Malam isteri yang pertama. Jadi dia tanya dulu, boleh tak abang pergi rumah isteri yang kedua malam ni juga? Kalau isteri kata pergilah bang, tak ada masalah, maka boleh. Kalau dia tak izinkan, tak boleh lah. Sebab itu giliran dia. وهذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم وأما في حقه الصحيح أنه يجوز ذلك دون استئذان. Tetapi itu untuk kita. Adapun untuk Nabi tak perlu minta izin. Kerana apa? Sebab bagi Nabi tak wajib atas Nabi untuk bahagikan malam pun. Kerana ada ayat Quran Allah Ta'ala kata turji man tasha'u minhunna wa taqwi wa tahwi wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu boleh pergi mana-mana yang kamu nak dan kamu tak nak pergi ke mana-mana rumah yang kamu nak, boleh. Tapi sebab Nabi ni sifat dia adil, walaupun tak wajib atas Nabi untuk bahagi sama rata. Kita tak. Selain Nabi wajib kita bagi sama rata. Selain Nabi SAW tak wajib bagi dia untuk bagi sama rata. Tapi dalam keadaan Nabi tak wajib bagi sama rata pun, Nabi bagi sama rata tak? Nabi bagi sama rata antara isterinya. Tetapi pendapat ini dibincangkan. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani kata ada wujub al-qasam alaihi qaulun tawaif min ahli al-ilm. Mengatakan tidak wajib ke atas Nabi untuk membagi-bahagikan malam itu adalah pendapat sebahagian daripada ulama. Wa bi jazman istakhri ini disebut oleh Imam Al-Istakhri di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan juga masyhur di kalangan mereka. Wa ada pendapat yang masyhur. Wa indal aktsarin al-wujub. Tetapi menurut pendapat yang lain yang lebih ramai, wajib Nabi SAW membahagi-bahagikan malamnya. ويحتاج من قال به إلى الجواب إلى الجواب عن هذا الحديث قيل قال ذلك يرضى صاحبة النوبة atau قال ذلك برضى صاحبة النوبة. Yang Nabi begini dengan redanya. Seperti mana Nabi SAW minta izin daripada isterinya agar dia dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu. Kalau dirawat di rumah Aisyah pun Nabi minta izin, ada pakai kaedah macam itulah. Okey. Jadi kalaulah nak rawat dengan jima', mana lagi lebih lagi berat? Rawatlah lagi berat kan. Jadi untuk dirawat di rumah Aisyah pun Nabi minta izin pada isteri-isterinya yang lain. Jadi apatah lagi nak berjima'. Jadi atas dasar ini majoriti kebanyakan ulama berpendapat bahawa Nabi pun wajib membahagi-bahagikannya, bagi-bahagikan malamnya antara isterinya. Baik. Ada yang kata pula Nabi bergilir-gilir ni ketika Nabi dalam musafir. Ketika Nabi musafir, Nabi bawa semua isterinya dalam musafir tadi. Dan bila musafir, Nabi tak wajib untuk membahagi-bahagikan pada malam yang tertentu. Allahu a'lam. Ibn al-Arabi al-Maliki dia kata ada pendapat lain pula. Dia kata okey. Nabi SAW itu dia pada waktu tersebut tak wajib. Dari satu waktu 1 jam tu tak wajib untuk dia Nabi untuk bagi-bagikan. Wallahu a'lam bissawab. Pengajaran yang kelima iaitu bayan al-ightisal la yajib al-fawr. Hal juga dalil bahawa mandi wajib tidaklah kena dengan segera. Tidak wajib dengan segera, boleh tangguh. Yang keenam istihbabul istikthar minan nisa. Enam gerakan untuk supaya kita ramai isteri. Okey. Nah, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan dikuatkan lagi dengan Bukhari bin Sa'id bin Jubair qala li Ibn Abbas. Ibn Abbas tanya kepada Sa'id bin Jubair tabi'in besar, kata hal tazawwajta, kamu dah kahwin ke? Qala la, qala tazawwaj
fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaa. Berkahwinlah, kerana sesungguhnya manusia yang paling baik di kalangan umat ini ialah orang yang paling ramai isteri. Al-Imam Ibn Hajar dia detailkan apa maksud dia. Dia kata al-ma'na khairu ummatin, sebaik-baik umat itu Muhammad SAW, man kana aktsaru nisaan, siapa yang ramai isteri daripada orang lain. Mimma yatasawa ma'ahu fi ma ada dhalika min al-fadail, iaitu kalau dia samalah. Sebaik-baik umat maksudnya kalau ada dua orang, dua bagus, dua hafiz Quran, dua hafal hadis, dua amal saleh, sama. Tapi seorang lagi isteri lagi ramai daripada seorang lagi, ini lagi baguslah. Tapi kalau ini isteri ramai tapi tak tahajud, dengan seorang isteri satu tapi tahajud, orang ahli ilmu apa semua, tak syak lagi, yang ni lagi afdal. Waktu Ibn Hajar dia jelaskan masalah ni. Bukan kata seorang ni orang ni alim, bagus, soleh apa semua, kahwin satu. Seorang lagi ni lelaki biasa-biasa je kahwin ramai. Ustaz saya lagi afdal daripada ustaz sebab saya kau banyak isteri. Tak. Itu bukan maksud hadis ni. Walladhi yadhur anna murad Ibn Abbas bil khairin nabi. Tapi yang dimaksudkan dengan maksud hadis ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil ummati akhsa al-ashabi. Wa ka'annahu syar'i ila anna tark at-tazawwuj marjuh. Marjuh. Jadi yang dia menunjukkan bahawa tak berkahwin itu marjuh. Illa kana rajihan ma athara min sunnah ghairuhu. Kalaulah meninggalkan kahwin itu lebih baik untuk beribadah, untuk ilmu, niscaya Nabi akan utamakan perkara tersebut. Wa kana ma'ahu kaunihi akhshan nas billah wa 'alamuhum bih. Kata Ibn Hajar, keadaan Nabi itu orang paling takut Allah Ta'ala, orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Nabi banyak berkahwin, Nabi ramai, kahwin ramai. Kerana apa? Kerana li maslahati tablighil ahkam. Kerana masalah apa? Untuk menyampaikan hukum hakam. Allati la yuttali' alaihi rijal. Yang lelaki tak boleh dapat. Sisi Nabi je dapat. Itu antara hikmahnya. Kalau tanya, apa hikmah Nabi SAW kahwin ramai? Iaitu bila ramai isi, ramai periwayat berkenaan dengan apa yang berlaku dengan Nabi SAW dalam rumah. Wali izhar al-mu'jizat al-balighah fi kharq al-'adah, dan untuk menzahirkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, likauni kana la yujid ma yashba' bihi min al-qut ghaliban. Bahawa Nabi SAW la yajid ma yashi' bihi min al-qut ghaliban. Dari keadaan Nabi kebanyakannya tak cukup makan, tapi Nabi kuat juga. Kita makan macam-macam tapi tak kuat. Wa in wajada kana yu'athir bi aktsarihi. Yu'athir bi aktsarihi. Kalaulah betul makan lagi banyak, lagi kuat, saya akan beri kesan Nabi SAW. Wa yasumu kathir, Nabi puasa banyak. Wa yuwasil, bahkan Nabi buat saumul wisal, puasa sambung yang halal untuk Nabi SAW, tak halal bagi kita, tak sunnah bagi kita, tapi sunnah bagi Nabi SAW. Wa ma'adzalika fakana yatufu ala nisa fil lailatil wahidah. Kalau macam tu pun makan Nabi kan tak cukup, tak berasap, makan kurma je, puasa banyak, wisal, berjihad fisabilillah, bangun malam qiyamul lail, tapi boleh berjimat. Macam tu bagus. Nak bagi tahu juga kepada ahli-ahli ibadah, jangan bila ahli ibadah isteri pun terabai. Nak bagi tahu juga jangan abai isteri. Allah Ta'ala alam bisawab. Okey. Dan kemudian Syekh Adam Aitiyubi pula disebut. Okay. Masa tak cukup tuan-tuan, saya terpaksa keluar awal hari ni sebab anak saya ada program di sekolah, nak kena ambil dia. Saya simpan tajuk ni, nanti minta akhi Nazir ataupun Imran ingatkan anak berkenaan dengan ni, iaitu hikmah di sebalik kenapa Nabi ni ramai isteri. Ada 9 ada 10 hikmah. Bagus ni untuk kita nak bantah golongan-golongan ahli batil berkenaan dengan masalah ni. Ada 8, ada 10, dan juga ada poin yang kedua yang saya nak sebut sini ialah isteri-isteri Nabi yang Nabi bersamanya, yang Nabi berjimat kat sini pada satu malam tadi. Nanti kita akan sebutkan nanti insya-Allah biidznillah taala pada tempatnya. Wallahu alam bissawab. Saya minta izin untuk keluar awal kerana anak saya sekolah hari ni, dia ada program kat sekolah. Okay.
Tak ada siapa nak ambil dia. Jadi cukup sekadar ni. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.